Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Hari ini 13 Januari 2023 bersamaan dengan 20 Jamadil Akhir 1444 Hijrah. Apa khabar hendaknya semua penonton-penonton di pagi Jumaat yang berkat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau sedang bersiap-siap untuk bekerja tu, tenang dahulu apa kata pasang Assalamualaikum subuh pagi ini. Dengar dahulu tausiah daripada Ustaz kita insya-Allah selepas ini. Dan sahabat-sahabat kita di Facebook, terima kasih juga. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa save di timeline, boleh tonton bila-bila masa insya-Allah. Dan juga kalau ada komen-komen membina nak kongsikan kepada sahabat-sahabat Facebook pun boleh catatkan di ruangan komen insya-Allah. Bersama kita bina rumah, bina syurga di rumah insya-Allah, bina rumah di syurga, masuk syurga sekeluarga insya-Allah. Moga-moga apa yang kita kongsikan ini dapat kita sama-sama seperti slogan Al-Hijrah, satukan ummah dengan ilmu insya-Allah. Dan kita bersama dengan Pertubuhan Mihrab dengan dutanya insya-Allah Syekhana Al-Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sejuk. Saya duduk sini, kalau duduk diam dengan Ustaz pun tak apa Ustaz. Insya-Allah. Muka tenang sejuk macam tu pun dah dapat ketenangan alhamdulillah Ustaz. Ustaz insya-Allah pagi ini topik kita sucikan jiwa dengan infak Ustaz. Masya-Allah. Bismillah. Kita pagi Jumaat ni kan? Ya Ustaz. Masya-Allah. Sudahlah pagi Jumaat memang pagi yang suci insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kita nak sucikan pula jiwa kita dengan infak. Kita Nafal kita tadi Nafal sebut 20 jam di akhir ya. 20 jam di akhir. 20 jam dia. Maknanya Ramadan dah dekat sangat kan? 70 hari Ustaz. Ya Allah kan. Pejam celik 2 bulan lebih je kan? Ya betul. Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Itu antara doa kita yang selalu kita kena panjatkan ni, kira kita kata waktu kritikal. Kan? Kita nak sangat jumpa Ramadan insya-Allah. Jadi Ramadan salah satu daripada bulan yang dikatakan kita kata penyucian. Kan? Ramadan tu datang untuk menyucikan jiwa kita. Satu tahun ada satu bulan untuk menyucikan jiwa kita. Tapi sepanjang tahun memang jiwa kita ni kita memang perlu kepada penyucian. Dan sebab Allah Ta'ala pun bagi tahu dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya yakin penonton-penonton TV Al-Hijrah pun semua hafal insya-Allah. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Suci. Allah Ta'ala kata demi jiwa dan yang menciptakannya Allah Ta'ala, dan untunglah orang yang menyucikannya tu. Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang sucikan harta, bukan sucikan harta lagi, sucikan jiwa dulu, Allah Ta'ala memang akan berikan dia keuntungan. Keuntungan mana? Dunia dan akhirat. So memang satu perkara yang memang perlu kita lakukan tiap-tiap hari. Lagi-lagi kan zaman kita ni hidup dalam keadaan yang terdedah dengan macam-macam benda yang boleh mengotorkan. Macam-macam Ustaz. Kan kalau kita kata kita ada pencemaran kan, dia bukan pencemaran udara lagi dah. Kan pencemaran pemikiran, pencemaran mata, telinga, semua ada pencemaran kan. Jadi pencemaran ni dia boleh masuk dalam hati. Hati kita ni boleh jadi rosak kan dengan macam-macam sebab. Contoh sekarang ni kan kita ada media sosial. Bila kita kat media sosial ni, kita tengok orang tu, kita tengok orang ni, kita tengok orang berjalan, kita tengok kereta orang, kita tengok orang. Tak payah tengok pun dia datang sendiri. Mata memang nampak aje kan. Memang yalah kita buka handphone kita sekejap je kan. Terus nampak benda-benda ni semua. Dunia kita akan nampak. Dan rupa-rupanya bila kita ni selalu tengok dunia, memang dia akan memberi kesan sangat besar sebenarnya dalam hati kita. Jadi ulama ajar kita perlu untuk menyucikan jiwa kita selalu. Dan bila Allah Ta'ala syariatkan infak ataupun sedekah, zakat dan sebagainya, semuanya adalah
salah satu daripada hikmahnya adalah untuk menyucikan jiwa kita. Cuba kita perhatikan kan, zakat contohnya. Menyucikan jiwa ni bukan saja orang yang memberi, tapi juga orang yang diberi. Dua-dua sekali. Itu subhanallah, Allah Ta'ala bagi penyucian jiwa ni dalam semua bentuk dan semua orang dapat. Contoh, orang yang memberi akan hilang perasaan sombong dia, ataupun tamak dia, kan, rasa semua ni aku yang punya, kan. Tapi bila keluarkan, ingat bahawasanya bukan, kau kena juga bagi pada orang lain. Okay, satu. Tapi orang yang menerima, orang yang menerima pun disucikan jiwa dari sudut, sebab biasanya akan ada juga penyakit hasad. Kita kadang-kadang ada rasa dengki, tengok orang lebih daripada kita, dia ni lah kan kaya betul, semayangnya tidak. Kita macam-macam lah kan. Kita rasa jealous, kita rasa cemburu dengan orang. Maka apabila penerima zakat menerima zakat, ketika itu dia akan mendoakan pula orang yang kaya itu bertambah lagi kaya. Kan, mudah-mudahan berkat kau punya harta. Kan biasa macam tu kan, orang yang menerima tu dia akan doakan. Kita kalau sedekah kat tepi jalan pun, bila kita sedekah kan, orang minta kita sedekah, kita bagi 50 sen pun dia akan doakan. Kata moga-moga rezeki cik luas, apa semua, perjalanan hidup cik dimudahkan oleh Allah Taala, kan macam tu kan. Jadi dia pun tak cemburu dengan kita pun hilang rasa sombong. Saya biasa pergi ke misi-misi kemanusiaan. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz pergi? Kenapa pergi banyak kan? Kat Malaysia ni pun melambat lagi kerja. Kenapa nak pergi ke Palestin, kenapa nak pergi Syria, Saya kata satu faktornya adalah untuk menyucikan jiwa. Sebab bila kita pergi kan, kita tengok orang yang susah, kita tengok orang yang lebih memerlukan daripada kita. Kita tengok cara mereka pula bila menerima bantuan dan sebagainya, ataupun kehidupan mereka yang susah tetapi syukurnya mereka pada Allah. Saya pergi rumah yang sangat dahsyat, dibuat daripada jerami. Dia orang ni pelarian, dia duduk satu tempat. Dalam berbelas-belas rumah tu satu bilik air je. Bukan berbelas-belas orang satu bilik air, berbelas-belas rumah satu bilik air. Sebab tu satu rumah tu pula semua dibuat dari jerami-jerami macam tu je kan. Di Yaman waktu tu, perang di Yaman. Yaman ni dia punya cuaca dia ekstrim tau. Dia kalau panas betul, kalau sejuk betul. Allah, tak ada betul. Dia memang dahsyat sangat. Bayangkan dia orang duduk dalam rumah jerami macam tu kan. Bila kita masuk dalam rumah tu, dia sambut kita dengan penuh kegembiraan. Dia cakap apa tahu? Dia kata alhamdulillah rumah aku sekarang ni dah bagus sangat. Kita pun dah bagus. Aku salah dengar ke kan? Dia kata ya, sebab banding dengan dulu, dia kata sekarang ni dah sangat-sangat baik. Dia senyum tu senyuman yang betul-betul ikhlas tau, sampai ke telinga senyumnya. Alhamdulillah aku ada rumah macam ni. Kita fikir balik, ya Allah, kita ni kadang kan aircon lambat servis pun dah rasa panas. Dah rasa tak puas hati dah, kata kenapa panas pula ni kan. Padahal ada dah aircon tu tapi tak kuat je kan. Ada bumbung yang elok, ada katil yang empuk kan. Tetap kita banyak lagi nak komplain, kurang bersyukur dan sebagainya. Jadi apa pun sebenarnya infak bila Allah Taala syariatkan, Nabi SAW galakkan, dia memang betul-betul untuk menyucikan hati kita, supaya hati kita ni dia hilanglah penyakit-penyakit yang bersarang tu. Subhanallah. Dia betul-betul memberi kesedaran sendiri bila memberi, Ustaz. Tapi hari ni Ustaz, ramai hartawan memang Allah bagi rezeki lebih. Kalau dia bagi banyak ke orang pun banyak lagi ada Ustaz. Masya-Allah. Dan dia salah nampak dalam menyucikan jiwa tu sendiri. Dia rasa bila mana memberi tu dia akan dapat kredit Ustaz. Ataupun dia nak lari daripada cukai Ustaz. Dia akan jadi rasa dia dah extend, sebab kalau aku bagi banyak pun aku tak rugi apa-apa. Sebab banyak lagi memang aku akan dapat. Aku ada dekat the cream of the cream kat situ. Allah. Jadi mengapa kita perlunya sangat Ustaz nak berinfak ni demi nak mencapai keredaan Allah tu sendiri, nak kena nampak benda tu, bukan semata-mata untuk pujian ataupun tadilah manfaat-manfaat lain. Ya betul. Kan pertamanya kita selalu fikir, saya selalu ajak kepada semua, termasuk diri sendirilah khususnya, bila kita nak buat apa pun, biar ada satu soalan yang dipanggil sebagai why tu, big why yang panggil kan. Kenapa kau buat satu benda tu? Kalau kau buat satu benda tu, kalau fikir betul-betul, aku buat ni kerana nak manusia tengok, contohnya, aku nak ada pulangan, kan? Aku bagi macam ni, nanti kan aku dapat pula gini kan. Jadi bila kalau kita fikirkan macam tu, kita rugi tak agaknya? Rugi dari sudut kita tidak mendapat sesuatu yang jauh lagi besar lagi daripada tu. Contohlah,
Saya kata contohlah kata saya bagi satu kepada Naufal, Naufal bagi pada saya TO yang manis ni kan. Okay. Jadi Naufal bagi saya TO. Satu cawan aja. Tapi saya bagi sesuatu kepada orang di sebelah kanan, contohnya dia bagi satu jug terus. Kan? Yang itu je pun kita dah nampak dah. Kenapa aku perlu bagi untuk dapatkan satu cawan sedangkan aku boleh dapat satu jug? Contohnya kan. Jadi orang yang berniaga sepatutnya dia fikir macam tu. Kan? Dia fikir mana yang profit lebih besar. Kan? Aku nak labur kat mana yang profit lebih besar. Sekarang ni kalau kita ibaratkan kita punya infak tu sebagai pelaburan kan. Kita melabur dengan Allah Ta'ala berbanding dengan kita melabur dengan manusia. Manusia boleh bagi apa sangat pada kita. Okey, katakanlah dia bila kita berinfak macam ni, orang akan puji kita, orang akan angkat kita, orang akan beli produk kita lagi banyak, contoh je kan. Tetapi masih lagi kecil nak banding dengan apa yang kita dapat daripada Allah Ta'ala. Redha Allah, nak dapat keampunan daripada Allah, nak dapat syurga daripada Allah, semua tu kan jauh lagi besar daripada apa yang kita dapat daripada manusia ni. Jadi sangat-sangatlah merugikan kalau seseorang itu dia berinfak tetapi tidak mempunyai hati yang ikhlas. Kan, dia masih lagi kita kata memikirkan sesuatu yang kecil dan sementara berbanding dengan sesuatu yang besar dan kekal, iaitu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar, masya-Allah. Kita perlu buka mata lah sebenarnya. Sebab manusia ni Ustaz, dia nampak yang sementara apa yang nyamuk dekat ujung kampung nampak, gajah depan mata Allah sediakan di akhirat nanti tu tak nampak Ustaz. Masya-Allah. Allah Akbar. Moga-moga kita tergolong daripada mereka yang sedar dan muhasabah diri insya-Allah di pagi ini, pagi berjumaat barakah insya-Allah. Kita nak berhenti berehat seketika Ustaz insya-Allah. Dan kepada para penonton sekalian terus setia bersama kami di Assalamualaikum Subuh selepas ini insya-Allah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah
serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayo kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali semula kita di Assalamualaikum Subuh bersama dengan Pertubuhan Mihrab dan masih lagi bersama dengan Syekhana Al-Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri. Alhamdulillah Ustaz. Tadi Ustaz ceritakan tentang pentingnya infak ini dalam penyucian jiwa. Tetapi tak ramai sebenarnya yang nampak harta mereka disucikan. Sebenarnya sebab dia rasa aku habis harta je pula. Kalau orang yang bukan hartawan sangat ni dia berfikir-fikir tunggu banyak nantilah, nanti barulah kita tengok mana suci tak suci. Tapi nak tunggu banyak tu Allah sampai mati pun takkan banyak seperti mana yang dia nak. Boleh kongsikan bagaimana infak ni menyucikan hati. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasallam. Bila kita ada harta kan, kadang-kadang kita rasa membersihkan harta tu dengan bayar cukai je. Kan? Hanya ada portion Tanggungjawab negara kan, tanggungjawab kita. Ada bahagian ni kena bayar cukai dia. Kan? Ataupun mungkin waktu-waktu yang lain pun orang yang berniaga dan sebagainya pun ada cukai-cukai dia yang tertentu. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul pada harta kita ni sendiri pun perlu dibersihkan. Ada yang kata, Ustaz, saya tak ambil rasuah. Saya tak makan riba. Apa yang nak bersihkan? Suci dah tu. Kan? Saya kerja kata hijrah lagi. Jadi takkan kotor kot. Kan? Mungkin ada yang rasa macam tu pula. Jadi kata, kenapa pula nak bersih-bersihkan pula? Bersihkan ni benda yang kotor. Kan? Jadi dalam Al-Quran bila Allah Taala sebutkan tentang zakat, zakah itu sendiri pun asal perkataan zakat tu antaranya adalah menyucikan. Jadi kenapa pula nak menyucikan? Kadang-kadang kan kita kerja tu mungkin kerja yang halal, gaji yang asalnya halal. Tapi kan sementara kita bekerja tu kadang-kadang kita pun culas. Orang kata apa mula. Kadang-kadang duduk kat pantry lagi lama daripada buat kerja. Kan bersembangnya kan sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil buka apa market-market yang ada dekat pasaran internet kan. Pasar-pasar yang ada dan macam-macam. Maknanya sambil-sambil kita bekerja, kita masih lagi ada masa-masa kita yang sepatutnya kita tak buat benda tu kita buat. Jadi mungkin kat gaji kita tu ada sedikit kekotoran kan, ataupun bila kita berniaga pun macam tu juga kan, mungkin juga ada bahagian-bahagiannya yang tak berapa bersih kan. Begitu jugalah selain daripada itu, kalaupun kita kata tak Ustaz memang 100% ni saya kerja pukul 8 sampai pukul 5 memang tak ada sikit pun culas, contoh kan, dan gaji tu pula memang halal 100% kan. Kalaupun macam tu, dalam Al-Quran Allah Taala bagi tahu wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum kan, bagi dalam harta mereka ada hak bagi orang yang meminta dan orang yang menahan diri. Maknanya orang yang tak nak minta-minta. Ada hak. Allah Taala gunakan perkataan hakun kan. Hakun maklum. Hak yang tertentu. Maknanya hakun maklum ni kalau kita fikirkan betul-betul maknanya hak dia orang lah. Hak dia orang. Rupanya dalam poket kita ni ada bahagian untuk mereka yang mungkin kelaparan. Mungkin ada bahagian dalam poket kita ni untuk orang yang tak boleh tidur malam kerana memikirkan kesusahan hidup dia. Jadi rupa-rupanya kalau kita masih lagi simpan, ada kotoran jugalah. Sebab orang punya kita simpan. Kan? Orang punya kan. Hakum maklum tu orang punya yang ada dalam poket kita. Selalu kita fikir macam tu. Jangan kita rasa kita punya. Kalau kita fikir harta tu harta kita, ini harta Ahmad Albab yang punya kan. Kalau fikir je aku punya semuanya, akhirnya memang susah untuk kita bagi. Tapi kalau kita fikir tak, Allah Taala bagi pada aku hanyalah sekadar laluan untuk orang lain. Kan ada dua orang sahabat yang ketika itu seorang tu dirajin belajar dengan Nabi, seorang lagi bekerja. Yang bekerja tu komplain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu pada Nabi. Dia kata, aku punya brother ni selalu belajar je kan, bukan bekerja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada dia konsep harta ni, konsep rezeki ni. Dan mungkin engkau la'allaka turzaq, mungkin mudah-mudahan ataupun mungkin engkau diberi rezeki dengan sebab dia. Kan? Jadi maknanya mungkinlah kita kata, kita selalu fikir rezeki anak lah kan. Kalau kita dapat anak, rezeki anak kan. Betul, itu pun betul. Maknanya Allah Taala salurkan rezeki untuk anak kita melalui kita. Kita tiba-tiba dapat kerja yang baik kan, mungkin gaji bertambah, mungkin tiba-tiba dapat bonus dan sebagainya. Okey, alhamdulillah. Tapi sebenarnya ada golongan-golongan yang kadang-kadang kita lupakan. Iaitu golongan-golongan yang memerlukan bantuan tu. Yang sebenar-benarnya
duit mereka tu ada dalam poket kita. Bahagian mereka tu ada pada kita sebenarnya. Allah, subhanallah. Itu dia satu benda yang sebenarnya kita kena betulkan balik semula. Macam mana pun syarikat kita, syarikat yang halal, Ustaz. Kerja kita 100% halal, insya-Allah, tetap fi amwalihim haqqun ma'lum. Pada harta kita ada hak kepada mereka yang memerlukan. Ustaz, bila kita mengatakan ada hak mereka, ini yang kita nak Ustaz sebagai duta pertubuhan Mihrab, insya-Allah. Ada hak-hak kami yang sepatutnya kami kongsikan dan salurkan kepada mereka yang memerlukan. Boleh kongsikan hebahnya, Ustaz? Saya sendiri pun sebenarnya membantu pertubuhan Mihrab ni, salah satu sebabnya saya fikir ada hak mereka yang memerlukan, yang perlu saya tolong, yang perlu saya bantu, kan? Dan yang kita nak hibahkan pada pagi ini seperti biasa adalah apa yang dilakukan oleh Pertubuhan Mihrab yang mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid dan juga tahfiz. Jadi ini dua institusi yang selalulah memang saya rasa sampai ke subuh pun hampir tiap-tiap pagi ada je dua institusi ni, kan, yang akan memberitahu kepada kita keperluan-keperluan masing-masing. Memang di seluruh negara kita pun memang memerlukan atau bantuanlah kepada dua institusi lah, masjid dan juga tahfiz, kan. Jadi Pertubuhan Mihrab khusus pada dua aset Islam ini. Kita namakan sebagai aset Islam, kan. Dua-dua ni, masjid dan juga tahfiz. Dan yang sekarang kita sedang jalankan kempennya adalah untuk pembangunan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Choh Rawang yang tertera di skrin TV kita sekarang ni. Masjid Nurul Islamiah di Sungai Choh. Sungai Choh ni tak jauh sangat daripada rumah saya sebenarnya. Kan? Dari Sungai Choh ni ke rumah saya mungkin lebih kurang tak sampai 10 minit pun. Kan? Jadi bila tengok jemaahnya panci-panci kat situ tu, memang kita tengok masjidnya tak dapat tampung dah. Jemaah makin ramai. Lepas tu dia punya kedudukan dia betul-betul tepi jalan utama. Ada kilang banyak dekat situ dan sebagainya. Jadi orang kadang balik kerja, kan, singgah untuk solat. Bila kita tengok lagi semalam Jumaat, ya Allah, melimpah-limpah ni macam gambar kat skrin TV kita ni, kan. Melimpah-limpah. Jadi diorang memang sangat memerlukan kepada masjid yang baru yang lebih baik untuk kegunaan para jemaah di Sungai Choh Rawang itulah. Kita bayangkan masjid yang tertera yang ada kat skrin TV kita tu, masjid yang baru dibina nanti tu, ada bahagian kita. Setiap kali mereka solat kat situ, mereka baca Quran kat situ, etikaf kat situ, tarawih kat situ, kan. Dan juga ada yang mungkin belajar, kan, baca Quran, mengaji dan sebagainya. Semuanya ada pahala untuk kita. Kemudiannya satu lagi kempen yang kita sedang jalankan adalah kempen untuk membina pula bangunan untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra di Gombak. Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni terkenal sebenarnya di Sri Gombak. Orang Gombak memang tahulah. Dia Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni walaupun terkenal, dah lama pun beroperasi, dah 11 tahun, tetapi mereka masih lagi menyewa di lot-lot kedai, shop lots. Kalau kita pergi kat situ kan besar sebenarnya, banyak shop lot yang diorang sewa. Saya selalu bayangkan berapa sewa dia. Kalau satu lot je, satu lot kedai je kita sewa pun dah berapa ribu, kan. Dah pening dah. Ini kan pula bertingkat-tingkat, kan, berlot-lot. Kemudiannya setiap lot tu pula lain pula tokek dia, kan. Lain pula dia punya urusannya. Jadi Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra sangat memerlukan bantuan daripada kita tu, bangunan yang insya-Allah dibina insya-Allah satu masa nanti. Kita bayangkan juga ini kira visual ni, kira kita kata untuk kita boleh membayangkan nanti terbinanya Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Ada je pelajar-pelajar yang belajar dekat situ, semuanya pahala untuk kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia para penonton sekalian, apa yang tertera di kaca TV anda. Ini tanggungjawab kita, para budiman, hartawan, dermawan TV Al-Hijrah sekalian. Ini yang tadi Ustaz sebutkan, lisan ilmu mereka bertanya-tanya adakah daripada harta kita ni untuk kita kongsikan bersama dengan Pertubuhan Mihrab pada pagi ini, insya-Allah. Subhanallah. Jadi cepat-cepat scan QR code, tak susah sangat pun. Hari ini pagi Jumaat, ambillah keberkatannya, insya-Allah. Pagi ini insya-Allah moga-moga kita tergolong daripada mereka yang malaikat mendoakan kita, masya-Allah, supaya Allah gantikan dengan yang lebih baik dengan apa yang kita telah kongsikan, insya-Allah. Masya-Allah. Ustaz, mungkin yang terakhir secara ringkas boleh kongsikan kepada para penonton. Apapun kita pada pagi Jumaat ni, mudah-mudahan kita mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Ada laman web yang tertera, ada laman webnya infakmihrab.com, kan, ada Facebook Pertubuhan Mihrab, dan juga ada nombor akaun yang tertera. Cepat-cepat mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pagi Jumaat, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ni benar-benar kita perolehinya dengan sejahtera dan hati yang sejahtera. Amin. Insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira kita ucapkan kepada yang berbahagia Syekh Al-Ustaz Syekh Abdul Qadir Al-Jufri, insya-Allah. Dan kita nak melabuhkan tirai kita, insya-Allah. Jangan lupa jam 7 pagi nanti di Assalamualaikum bersama dengan saya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia
Kerana apa pun yang kita infakkan, sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.